bukan makna-makna yang bersifat kebendaan. Justru bila kita dengar kerajaan kata kerajaan telah banyak melakukan pembangunan untuk rakyat, apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh kata-kata macam tu? Jadi dia lebih kepada bermaksud kerajaan telah banyak membina bangunan, banyak membina kemudahan, jambatan dan sebagainya, ya, untuk kemudahan rakyat. Jadi rakyat pun faham macam tu. Bila kerajaan kata dah banyak buat pembangunan, itulah yang dimaksudkan. Jadi pembangunan yang biasa kita dengar tu lebih banyak bermaksud kebendaan, pembangunan fizikal sahaja. Jadi kita sebagai umat Islam, kita perlu menyedari bahawa pembangunan sebenar dan yang lebih penting adalah bukan pembangunan fizikal ataupun pembangunan kebendaan, tapi yang lebih utama lagi ialah pembangunan manusia itu sendiri. Jadi di sinilah yang akan fokus. Yang fokus pagi ini ialah pembangunan manusia. Jadi untuk makluman akak rujuk buku ni yang akak cerita akak beli dekat Sembahyang Himpunan Nasional tu, Pembangunan di Malaysia ke arah satu kefahaman baru yang lebih sempurna. Penulisnya Profesor Dr. Wan Muhammad Nur Wan Daud. Buku lama dah usul. Okay. Jadi Profesor Dr. Wan Muhammad Nur Wan Daud mengatakan bahawa mutu pembangunan sebenar sebuah negara bergantung kepada pembangunan insan dan pembangunan masyarakat. Jadi kalau kita lihat kat Malaysia pada hari ini, bila kita seperti mana yang akak quote tadi, kata-kata daripada kerajaan bahawa dia dah banyak buat pembangunan. Jadi pembangunan itu pembangunan fizikal. Jadi kalau kita tengok pembangunan kat Malaysia hari ini, dia banyak mewarisi pembangunan yang didapat daripada penjajah, dapat daripada barat. Jadi di pihak barat, mengikut barat, insan ni hanyalah merupakan kehidupan yang ada badan dan fikiran, tapi tak ada roh. Itu pandangan barat. Dan insan yang rupanya merupakan di sisi barat, insan ini ialah merupakan sejenis haiwan yang paling maju, the most evolved species. Dia tidak ada matlamat kehidupan melainkan untuk hidup dan berkembang biak seperti binatang yang lain. Dalam satu dunia persaingan sengit dengan makhluk lain termasuk sesama insan. Jadi itulah pandangan barat mengenai insan. Jadi kalau kita tengok indeks pembangunan insan yang ada sekarang ni, yang datang daripada barat tu. Jadi indeks pembangunan insan tu, IPI tu, dia hanya merujuk kepada kemajuan ataupun pembangunan insan tu daripada 3 aspek utama sahaja. Aspek panjang umur, aspek panjang umur tu dia ada kaitan dengan kesihatan. Lepas tu pencapaian akademik, lepas tu pencapaian dari segi pendapatan, kan, kebendaan. Dan itu antara kiranya kayu ukur yang utama lah yang dinilai oleh IPI, indeks pembangunan insan daripada barat. Jadi bagaimana dengan kita umat Islam? Jadi kalau kita lihat pada pembangunan yang sebenar, seperti mana yang disebut oleh Profesor Dr. Muhammad Nur Wan Daud ni, dia kata dia banyak berbincang di peringkat antarabangsa, khususnya dengan pemimpin-pemimpin dunia Islam, dan dia mengusulkan satu istilah baru yang perlu digunakan pakai oleh dunia Islam, dan istilah itu ialah istilah Islah. Dia cadangkan istilah ni sebab istilah ni berasal daripada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 11 hingga 13. Jadi pembangunan sebenarnya sepatutnya adalah pembangunan yang membawa kebaikan yang menyeluruh kepada semua, bukan sahaja kepada insan, bukan sahaja kepada binatang, tetapi juga pada alam sekitar.
Profesor Dr. Muhammad Wan Nur Wandau juga mencadangkan agar apa-apa sahaja yang bertentangan dengan pembangunan digunakan perkataan fasad. Juga diambil daripada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 11 hingga 13. Jadi di sini sebab apa Dr. Muhammad Nur Wandau mencadangkan istilah-istilah ni? Sebab istilah-istilah ni yang sebenarnya akan membawa kesejahteraan yang menyeluruh kepada sekitar. Istilah inilah yang akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Kerana istilah pembangunan yang diguna pakai sekarang ni, dia tidak membawa kebaikan yang menyeluruh, yang semua. Kan? Kalau ada pun hanya di dunia sahaja. Dan dia tidak membawa kepada kebaikan yang kekal. Jadi itulah dia konsep yang dicadangkan oleh Dr. Muhammad Nur Wandau. Jadi bila kita umat Islam ni, sepatutnya kita lebih fokus kepada Islam, bukan pembangunan. Okey. Jadi apa sebenarnya yang kita nak daripada pembangunan, daripada istilah ni? Apakah dia ciri-ciri manusia yang kita nak? Yang akak sebut tadi sebagai instan yang membawa pembangunan kepada negara itu, pembangunan adalah instan yang dibangunkan, yang dibangunkan secara sumur. Jadi apakah sifat-sifat dia? Apakah sifat-sifat masyarakat? Jadi di sini Dr. Muhammad Nur Wandau mengatakan bahawa yang kita nak lahirkan sebenarnya, nak lahirkan adalah manusia yang beradab. Manusia yang beradab. Kalau kita lihat hari ini, kita banyak dengar kalau matlamat pendidikan, kita nak lahirkan warga negara yang baik, warga negara yang baik. Tapi di sini istilah yang digunakan oleh Profesor Dr. Wan Maknul ialah manusia yang beradab. Apa bezanya sebenarnya? Jadi di sini dia maksudkan manusia yang beradab tu ialah manusia yang beradab kepada Allah. Bila beradab kepada Allah tu ialah manusia yang mengesakan Allah, yang tidak mensyirikkan Allah. Manusia yang beradab kepada Rasul ialah manusia yang mengenal Rasul dan mencontohi Rasul. Itulah maksud dia. Dan manusia yang beradab kepada ulama ialah manusia yang menjadikan ulama itu sebagai, merasakan bahawa ulama itu sebagai pewaris Nabi dan mengikuti ulama-ulama yang sebenarnya. Jadi itulah maksud manusia beradab yang dimaksud oleh penulis ini. Jadi berbeza dengan konsep warga negara yang baik, yang kita nak lahirkan dalam pendidikan. Warga negara yang baik mungkin maksudnya warga negara yang mengikut peraturan, mengikut undang-undang. Tapi dari sisi diri dia sendiri, mungkin dia tidak beradab, tidak beradab kepada Allah, tidak mengesahkan Allah, mensyirikkan Allah dan sebagainya. Jadi maksud manusia beradab ni lebih menyeluruh. Sebab manusia yang beradab ni akan jadi warga negara yang baik. Jadi manusia yang baik nanti, yang beradab ni akan melahirkan juga masyarakat yang beradab. Jadi masyarakat yang beradab tu ialah masyarakat yang memuliakan orang-orang yang berilmu, yang memuliakan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Bukannya masyarakat yang memuliakan orang-orang yang ada kuasa, memuliakan orang-orang yang berharta, memuliakan orang-orang yang ada wajah yang rupawan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat masyarakat kita hari ini kan, masyarakat yang mengagung-agungkan siapa? Adakah kita masyarakat yang mengagungkan ulama, orang-orang yang berilmu? Tak kan? Kita tengok masyarakat kita macam baru-baru ni isu konsert isu konsert kita tengok yang orang ramainya orang Islam yang pergi konsert. Mereka sanggup berkorban masa, tunggu masuk, beli tiket mahal-mahal, pergi awal-awal kan untuk konsert, nak tengok dia punya artis perform dan sebagainya. Jadi di sini masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang meletakkan kemuliaan itu kepada orang-orang yang berilmu, para ulama dan sebagainya. Jadi pemimpin yang baik pula, seperti mana yang disebutkan oleh Profesor Wan Muhammad Nur, ialah pemimpin yang mengembangkan masyarakat yang beradab tadi, yang mampu mengembangkan, menambahkan, membiakkan lagi golongan-golongan masyarakat yang beradab. Jadi
di sini akan nak cerita sikit tentang apa yang berlaku di Jepun. Jadi Jepun ni, kita semua tahu Jepun ni telah dilanda telah dibom pada tahun 1945 di mana ada 2 bandar besar di Jepun telah dibom Tapi kita lihat Jepun dalam masa beberapa tahun selepas tu dia bangkit semula sebagai satu kuasa dunia, sebagai satu negara yang maju dari segi sains dan teknologi, mengalahkan negara Amerika. Jadi Amerika Syarikat sangat heran dengan perkembangan yang berlaku di Jepun. Jadi seorang ilmuwan daripada Amerika Syarikat, nak sebut nama pun tak tahu Profesor Ezra nama dia, daripada Harvard University, telah membuat satu kajian yang menyeluruh untuk memahami fenomena yang berlaku di Jepun. Dia pelik masyarakat Amerika sangat heran dengan apa yang berlaku di Jepun. Jadi hasil kajian mendapati bahawa faktor yang menyebabkan kejayaan Jepun ialah kepekaan pemimpin mereka, kepekaan institusi dan rakyat Jepun terhadap ilmu, dan maklumat dan kesungguhan mereka menggunakan ilmu untuk faedah mereka. Jadi rakyat Jepun ni adalah rakyat yang sangat-sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau tengok sejarahnya, sebutkan di sini bahawa semangat untuk meningkatkan diri, meningkatkan ilmu itu bermula pada seawal-awalnya pada tahun 1860. Awal 1860 pada zaman Meiji, Meiji, siapa yang mengkaji sejarah mungkin tahu ni, zaman Meiji. Sehingga kan pada akhir tahun 1888, 30,000 pelajar di Jepun berada di 90 sekolah swasta. Masa tu kita ni kan, tapi di Jepun tu ada 30,000 pelajar sedang menuntut di 90 sekolah swasta. Dan kebanyakan pelajar tu ialah pelajar luar bandar yang miskin. 80% penuntut pelajar luar bandar yang miskin. Jadi bagaimana pelajar yang miskin yang mampu untuk belajar, mereka disokong oleh golongan hartawan. Golongan hartawan menyumbang untuk pembangunan negara Jepun dengan memberi wang sebagai bantuan. Jadi mereka juga, pelajar-pelajar juga ada yang bekerja part-time sebagai pembantu rumah, sebagai penghantar surat khabar, Jadi pada mereka, slogan yang mereka selalu gunakan ialah jangan hina kami, kelak kami akan jadi menteri. Itu antara slogan dia. Jadi akibat daripada sikap masyarakat Jepun dan peneliti Jepun yang sangat menitikkan pendidikan, ilmu dan sebagainya. Jadi kita lihat Jepun berada di tingkat yang sangat tinggi dari segi kejayaan sains dan teknologi. Jadi di sini bukan sahaja dari segi bantuan daripada hartawan dan juga tuan tanah, tapi pada masa tu, pada masa yang sangat awal pada tahun penghujung abad ke-19 dan juga awal abad ke-20, kan ada seorang penulis buku tu, namanya Yukichi Fukuzawa. Dia tulis buku yang berjudul Galakkan Pelajaran dan terjual sebanyak 600,000 naskah. Jadi itu, bayangkan di abad yang ke-19 tu. Jadi antara isi penting dalam buku tu, dia kata manusia tidak dilahirkan mulia dan hina, kaya atau miskin, tetapi dilahirkan sama seperti orang lain. Sesiapa yang gigih belajar dan menguasai ilmu dengan baik akan menjadi mulia dan kaya, tetapi mereka yang jahil akan menjadi apa dan hina. Jadi kita lihat walaupun Jepun dibom dalam peperangan, tapi hasilnya kan kita lihat Jepun sebagai satu negara bangkit semula apabila menjadikan budaya ilmu sebagai asasnya.
Jadi satu lagi contoh yang saya sebut di sini adalah contoh seorang wanita. Sebab tajuk kat wanita dan pembangunan kan. Jadi macam mana pun nak sebut wanita juga. Akak nak cerita macam semalam Ustazah Umi ada cerita tentang seorang wanita daripada Nusantara. Jadi akak pun nak ambil contoh seorang wanita daripada Nusantara, namanya Rahmah Elmi Mesir. Siapa yang kenal Rahmah ni, siapa yang belajar di Mesir, tahu bahawa fakulti yang khas untuk wanita tu, apa namanya, berasal daripada usaha Rahmah Elmi Mesir. Fakulti apa namanya tu, Lilbanat tu apa namanya? Kuliatul Lilbanat, Universiti Al-Azhar. Dia berasal daripada usaha Rahmah Indonesia. Orang Indonesia. Jadi nak cerita sebab akak diberi masa 3-5 minit lagi. Jadi nak cerita Rahmah ni seorang wanita yang lahir pada tahun 1900. Jadi pada zaman tu wanita tak pergi sekolah, anak-anak perempuan tak pergi sekolah. Jadi Allah susul Rahmah ni dilahirkan dalam satu keluarga ulama. Ayah dia seorang ulama. Jadi dia dididik oleh ayah dia. Tapi Allah susul ayah dia usia tak panjang jadi sempat mengajar dia sekejap je. Kemudian abang-abang dia menyambung, mendidik dia. Jadi dia seorang yang sangat berminat dengan ilmu. Dan pada usia 23 tahun dia membangunkan sebuah sekolah. Jadi kalau kita tengok anak-anak kita 23 tahun sekarang tapi dia membangunkan sebuah sekolah umur 23 tahun. Pada ketika itu orang perempuan tak pergi sekolah. Kenapa dia buat sekolah? Sebab dia lihat kawan-kawan dia, orang perempuan tak pergi sekolah. Pertama. Kedua, bila tak pergi sekolah tak ada ilmu. Kan? Lepas tu ketiga, banyak perceraian berlaku di kalangan penduduk di sekitar rumah dia. Jadi dia rasa dia kena buat sesuatu. Jadi dia bangunkan sebuah sekolah, namanya sekolah tu Diniyah Sekolah Putri pada tahun 1923 ketika berusia 23 tahun. Jadi semalam ada seorang akhwat sebut tentang Datuk Aisyah Ghani. Datuk Aisyah Ghani bersekolah di sini. Okey. Dia sekolah tak? Ya. Rahmah tu di sekolah tak? Dia tak Di sekolah dengan abang kakak ni. Pendidikan sekolah ilmu dia tu dapat daripada rumah tak? Dapat dari rumah, daripada ayah dan abang-abang dia. Itu yang bila dia dapat ilmu tu, dia nak kawan-kawan dia merasakan. Kan itu yang dia dapat sekolah. Dia banyak cabarannya sebab mendapat tentangan daripada masyarakat setempat. Masyarakat setempat rasa pelik lah seorang wanita bangun sekolah. Kan biasanya kat masa tu wanita duduk rumah, masak, urus rumah dan sebagainya. Ini wanita membangunkan sekolah. Jadi bukan setakat tu saja ya Rahmah ni dia diuji dengan banyak perkara lah. Pertama berlaku gempa bumi mengakibatkan sekolah dia tu musnah. Jadi gempa bumi ni menyebab bila macam tu dia terpaksa cari duit sendiri. Dia musafir untuk cari duit. Jadi antaranya dia sampai ke Malaysia. Musafir tu menyebabkan sampai ke Malaysia untuk dapat duit. Itu pertama tu. Satu lagi berlaku satu tragedi kereta api yang menyebabkan ramai yang menjadi mangsa. Jadi sekolah tu dikonvert jadi hospital. Jadi student dia, rakan-rakan guru dia sama-sama merawat. Itu kedua. Ketiga, bila berlaku pendudukan Jepun pada tahun 1940-an, di mana kita semua pun sama kan, susah ketika itu. Rahmah ni mengutip beras daripada orang yang ada sawah dan sebagainya. Kutip satu orang satu genggam beras untuk disedekahkan. Dia juga mengutip baju-baju yang orang tak pakai. Dia koyakkan baju tu, dijahit semula untuk jadi pakaian. Banyaklah usaha dia. Dia juga ketika pendudukan Jepun, wanita-wanita Indonesia ni dicolik dicolik untuk jadi pelacur. Jadi dia berusaha untuk menyelamatkan. Dia dapat selamatkan. Dia pergi ke sarang tentera Jepun tu, minta wanita Indonesia dikembalikan ke rumah. Jadi itulah dia.
Dan akhirnya pada tahun 1955 dia dianugerahkan gelaran Syifa oleh Universiti Azhar Mesir. Dan dia orang wanita pertama yang mendapat gelaran itu. Di dalam ucapan dia tu, masa dia dapat anugerah tu, gelaran tu, dia mencadangkan supaya Universiti Azhar mewujudkan satu fakulti untuk wanita. Itu wanita apa ni? Kuliah Ilbanat. Jadi itulah biasanya bila seorang wanita dibangunkan, mendapat apa ni, pendidikan yang benar, yang betul, hasil dapat membawa memberi sumbangan yang besar kepada masyarakat dia, kepada wanita seluruhnya di Malaysia dan juga di siapa yang belajar di Universiti Al-Azhar. Jadi setakat itu saja, insyaAllah sedikit perkongsian kepada mereka. Semoga ada kebaikan daripada sharing ini dari yang baik daripada Allah, kemahannya dari Allah. Jadi saya tak silakan kepada Dr.